أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسير ولا تعسر وتمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan bacaan Al-Quran Karim dari surah Al-Imran ayat 144, kisah Rasulullah, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad adalah seorang yang telah dilantik oleh Allah SWT sebagai pembawa rahmat. Bagaimana dinyatakan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai rasul dan sebagai insan yang sempurna yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat kepada seluruh makhluk dunia. Inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan rasul yang terakhir setelah Allah mengurniakan melantik rasul-rasul terdahulu untuk umat-umat terdahulu. Sebab itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul yang terakhir bagi mereka yang percaya dengan kitab selain daripada Al-Quran. Sebelum Quran dinamakan suhuf, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Kita juga wajib mempercayai walaupun kita tidak melihat kitab tersebut, tetapi kita wajib meyakini kerana isi-isi dalam kitab tersebut Allah telah firmankan, wahyukan balik, disatukan di dalam Al-Quran. Inilah yang nyatakan panduan ataupun mukjizat yang ditinggalkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sikap kita ini sangat beruntung. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW setelah ketiadaan Nabi Isa AS diangkat oleh Allah SWT, bahkan masa yang lama baru Allah datangkan seorang rasul. Bukan sekejap, lama, 300 tahun. Barulah Allah datangkan seorang rasul yang akhir zaman, yang mempunyai fadilat, mempunyai kelebihan, mempunyai ajaran peninggalan
yang kita hari ini kita pandu, kita ikuti, kita analisa, kita ajari, yaitu kitabillah dan sunnah Rasulullah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada wukuf yang terakhir setelah baginda menunaikan haji wada yang terakhir, wukuf di Arafah, baginda salah satu hadis yang dibaca, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabillah wa sunnati Rasulullah. Dua perkara yang kutinggalkan kepada kamu semua, para sahabat, para umat-umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang berpadu kepada dua perkara ini pasti tidak akan sesat pada selama-lamanya. Apa dia? Kitabillah, yakni Al-Quran, wa sunnati Rasulullah, al-hadis. Beribu-ribu hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi hadis yang termasyhur. Bukan saja perawi hadis ini, tetapi dia mempunyai banyak hafalan-hafalan hadis. Sebab itulah apa yang dirawikan menepati sebagai satu keyakinan kita untuk mempelajarinya. Contoh yang terkenal selain pada perawi yang lain, iaitu yang terkenal Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Abu Daud, ya, Ibnu Majah dan sebagainya, perawi-perawi yang terkenal kerana sifatnya yang amanah, yang jujur, tidak tokok tambah setiap hadis yang datang kepadanya, setiap hadis yang dipelajarinya. Inilah baginda Nabi Muhammad SAW diceritakan tentang punca-punca penghijrahan Rasulullah SAW. Ya, yang pertama, sebelum kita insya-Allah kita akan sambung yang akan datang. Apabila kaum musyrikin, kalangan orang-orang jahiliyah, yaitu dari bangsa Rasulullah sendiri atau kaum Quraisy musyrik, dia nak memperdayakan Rasulullah SAW. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW sebelum dihijrah, banyak perkara-perkara yang telah datang kepada baginda Rasulullah SAW. Kedudukan ketika itu orang-orang kafir Quraisy sangat menyedihkan, kemungkaran bermahajarillah, berleluasa, sehingga kan baginda Rasulullah SAW tak sanggup menghadapi. Dalam keadaan kezalimannya, dalam keadaan kesombongannya, ini berlaku di zaman itu. Lalu baginda beruzlah. Baginda duduk pergi ke satu tempat yang sunyi untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, munajat kepada Allah Ta'ala. Ketika itu baginda belum lagi sebagai seorang Rasul. Baginda hanya seorang Nabi. Kerana Nabi ini yang Allah wahyukan kepadanya untuk dirinya dan ahli keluarga saja. Berbeza dengan Rasul. Rasul apabila dia dilantik sebagai Rasul, maka ia kena menyampaikan, sama ada di hadapan mereka itu musuh yang kuat, tapi tugasan adalah untuk menyampaikan. Inilah Rasul. Jadi seorang Rasul
mempunyai sifat-sifat yang mulia. Sebab itulah baginda Nabi Muhammad SAW yang dipilih oleh Allah SWT menegakkan agama kebenaran, agama yang diredai oleh Allah SWT. Setelah baginda diuji dengan kewafatan isterinya meninggal, iaitu Sayyidatina Khadijah, berasa baginda duka cita, sedih, duduk. Maklumlah seorang wanita yang solehah, yang banyak membantu baginda Rasulullah SAW dalam menegakkan agama kebenaran ini. Tiba Allah ambil ia. Tak lama kemudian, daripada sebulan lebih, maka dimatikan bapa saudaranya, merupakan tulang belakang Rasulullah, iaitu Abi Thalib. Dalam kesedihan baginda Rasulullah SAW, akhirnya baginda itu dipelawa, diperintahkan oleh Allah untuk Isra' dan Mi'raj. Apabila kembali daripada Isra' dan Mi'raj, diperlihatkan akan keagungan Allah Ta'ala, akan kebesarannya, akan kelebihannya. Semua diperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelahnya satu malam saja dalam Isra' dan Mi'raj, kemudian Nabi Rasulullah SAW balik ke Mekah sebelum Fajar Shadiq, menunaikan solat berjemaah di Masjidil Haram. Keluarnya dari Masjidil Haram, baginda menceritakan kepada Abu Bakar Siddiq tentang kisah Rasulullah SAW di Isra' dan Mi'raj. Maka Abu Bakar Siddiq menerima dan mengisytiharkan keyakinannya, walau apa saja yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, lebih daripada itu pun saya yakin dan percaya, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka diisytiharkan, ya, di kota Mekah itu. Lalu dikumpulkan semua orang-orang penduduk Mekah, termasuklah orang Quraisy, musyrikin yang menentang baginda Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan agama kebenaran, menghapuskan perkara-perkara yang mungkar. Setelah dikumpul, soalan-soalan pelik yang ditanyakan kepada baginda. Apa dia soalan pelik? Tuan-tuan pun sendiri, adakah tuan-tuan yang pergi ke masjid, pergi ke surau, nak mengira tiang, nak mengira pintu masjid? Saya pun bertugas sebagai imam di masjid ini. Saya tak tahu berapa pintu masjid yang tempat saya bertugas ini, berapa tiang, saya pun tak ingat. Jadi soalan pelik. Maka baginda Rasulullah SAW menjawab dengan tenang. Apa soalannya? Pertama, wahai Muhammad, kalaulah kamu benar, berapakah tiang Masjidil Aqsa? Sebab Isra' dan Mi'raj itu daripada kota Mekah pergi ke Palestin, daripada Palestin terus pergi Sidratul Muntaha, ya, menemui Allah SWT. Dan perjalanan baginda bersama malaikat Jibril menaiki Buraq. Ya, ini hari ini bukan, ini tengah cerita dengan Isra' Mi'raj, ini cerita kisahnya. Ambil kesimpulan sedikit. Ya, takkan baginda sampai ke Masjidil Aqsa nak kira tiang. Tapi inilah soalan-soalan mereka untuk menguji kebenaran Rasulullah SAW. Maka Allah memperlihatkan ini kelebihan seorang Rasul. Tiangnya berapa, pintunya berapa, semua diperlihatkan. Ya, orang bertanya tak lihatlah, semua orang tak lihat, tapi Allah memperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW terang tiangnya berapa, semua jumlah tu.
Maka dijawab dengan segera oleh Rasulullah SAW. Ya, ini seorang Rasul yang dipilih, diatur, ditugaskan oleh Allah SWT. Ya, okeylah dah macam itu, masing-masing membalik, ditunjukkan tiangnya begini, pintunya banyak ni, masing-masing balik. Pada malam itu orang-orang kafir, Quraisy, musyrikin berkumpul. Bila berkumpul dia macam mana kita nak buat? Muhammad tu bawa ajaran yang baru. Kita biasa menyembah benda berhala. Tiba-tiba dia suruh menyembah benda yang tak nampak oleh panca indera. Ni tak? Ni. Mustahil bagi orang yang tidak dapat hidayah. Bagi orang yang dapat hidayah, dia tak buta mata, hati celik. Tapi orang yang tak dapat hidayah, celik mata, buta hati. Baik. Lalu mufakatlah orang-orang kafir musyrikin bagaimana kita nak jadikan, nak buat pada Muhammad ini. Datanglah syaitan menjelma. Kononnya dia syaitan ni menjelma. Inilah salah satu musuh baginda Rasulullah SAW. Ada dalam satu cerita, baginda kan pernah bertanya kepada syaitan, iblis ni, siapa yang orang paling kau benci? Ada 15 gulungan. 15 perkara syaitan menyatakan. Itu bab lain, nanti kita dah cerita pula. Jadi beginilah, cuba kita pujuk Muhammad tu. Kan kita ni di kalangan keluarga mereka juga. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal, ada pak saudara ni, kita jumpa Muhammad. Kita pujuk baik. Okey. Esok jumpa dengan Muhammad, baginda Rasulullah SAW, lalu menyatakan beginilah wahai Muhammad. Kita ni bukan orang lain. Kita ni kerabat juga, keluarga. Kau anak saudara aku. Ya. Sebab itulah bila dinyatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, gini je lah, kita bukan tak menerima agama kamu tu, kata Abu Lahab. Begini, kau terimalah agama ajaran nenek moyang kita dulu, kemudian kita sama-sama. Hari ini kau pergi, ya, menghadap kepada pengajaran ibadah kami. Esok kami pergi pula cari ibadah kami. Lalu datanglah malaikat Jibril, spontan datang, perintah Allah Ta'ala, dengan bawa surah Al-Kafirun. Tuan-tuan muslim-muslimat, cuba kita tengok dalam surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Tidak sekali-kali aku akan menyembah Tuhan yang kau sembah. Tengok. La a'budu ma ta'budun. Ya. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Kau sembahlah Tuhan yang kau sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Aku tidak sekali-kali mengikut, ya, mengikut itu bukan mengikut ajaran, mengikut ke tempat dia pun tak boleh. Ke tempat dia pun tak boleh, cara kaedah dia pun tak boleh. Sebab itu, wala ana abidum ma'abadu wala antum abiduna ma'abud. Engkau cara kau sembah dengan agama kau, ya. Jangan sekali-kali aku nak ikut serta cara kau. Lakum dinukum waliyadin. Kau dengan agama kamu, aku dengan agama aku. Tidak boleh kita programi, tidak boleh kita kerjasama tentang agama, tentang akidah. Tegas ya Rasulullah SAW. Okey, dah macam itu. Kaum kafir musyrikin bermusyawarah lagi. Bila musyawarah mana tu?
Iblis pun menjelma. Wahai kamu semua, apa yang kau susah? Oh, ya Sultan Iblis. Apa yang kau susah? Nah, malam ini kita pakat-pakat. Kamu kan banyak belia-belia yang kuat-kuat di kalangan kamu. Kepung rumah Muhammad itu, tangkap bunuh dia. Hujan dahsyat. Rasulullah dikhabarkan oleh Allah Ta'ala. Itulah sebabnya Rasulullah meninggalkan kota Mekah. Tuan-tuan juga fikirkan, kita dilahirkan di situ, kemudian dibesarkan di situ, tempat kelahiran kita. Tiba-tiba kita kena keluar daripada tempat itu. Tetapi kerana agama, innad dina indallah Islam, hijrah kita perlu, pengorbanan perlu. Sebab itulah banyak pengajaran yang kita peroleh daripada hijrah ini. Jadi setakat itu dulu, kita sambung pada sesi yang kedua tentang bagaimana penghijrahan Rasulullah SAW. Aku liqauli hadza astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.